Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Saya turut ditemani oleh rakan saya Nazri Kahar pada petang ini menjelang 56 tahun ulang tahun kemerdekaan negara kita. Satu perkara yang kita selalu ceritakan dan juga sering berbincangkan ialah tahap patriotisme dan pelbagai lagi kaitan ataupun isu-isu ataupun elemen-elemen yang berkaitan dengan pembangunan negara bangsa. Hari ini di Analisis Awani kami mengambil pendekatan yang sedikit berbeza. Bagaimana budaya popular dan filem kalau dijadikan salah satu contoh menjadi platform yang paling sesuai untuk menyemai patriotisme, tapi bagaimana keadaannya kini di Malaysia dan bagaimana kita dapat menjadikan budaya popular ini sebahagian suatu mekanisme yang paling terbaik untuk menyemai budaya patriotisme di kalangan seluruh rakyat Malaysia, khususnya generasi muda. Kami bersama dengan Datin Paduka Suhaimi Baba, pengarah dan juga penerbit. Terima kasih kerana bersama kami dalam Analisis Awani pada petang ini. Kalau ramai yang bercerita menjelang Hari Kemerdekaan, ramai yang berkatakan filem patriotik itu mungkin ramai yang membuat rujukan kepada Sarjan Hassan zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ataupun filem Bukit Kepong pada tahun 1980-an karya Tan Sri Jean Samsudin. Akan tetapi sudah agak lama kita tidak ada rujukan yang filem yang dikatakan membawa elemen patriotik, dan hari ini sudah tentu tuntutannya cukup berbeza kerana perdebatan ini terbuka dengan lebih meluas lagi, dan juga tuntutan masyarakat pada hari ini yang mendahagakan satu kandungan kreatif yang sesuai dengan masa kini. Jadi dalam aspek itu bagaimana Datuk memandang kaitan patriotisme dan juga filem itu dalam konteks hari ini? Saya rasa media filem dan juga media internet, semua ni penting sebab kita dah jadi gadget nation. Kita tak boleh lari daripada itu, dan filem satu media yang begitu besar dan berpengaruh dan mempunyai impak yang besar kalau dia berjaya dari segi penceritaan dia. Jadi filem yang kami buat sekarang ni, walaupun cerita itu sendiri cerita berkenaan patriotism, tetapi pembikin dia, mereka yang terlibat dalam tu berbagai bangsa. That's a first. So many people involved, semuanya berbagai bangsa di belakang kamera. Kemudian pelakon-pelakon dia juga berbagai bangsa. Penceritaannya, cerita dia juga mengenai negara kita. Semua elemen ini bergabung, dan mereka yang terlibat daripada muda sampai ke yang dah veteran semua ada. Dan mereka bekerjasama, mereka mempunyai satu fokus, mahukan produk ini berjaya dan cantik. Supaya bila orang tengok, orang seronok dan rasa lebih sayang pada negara dia. Pada pandangan Datuk lah, untuk kita sebelum membawa perbincangan lebih lanjut lagi, elemen patriotism dalam konteks filem dan juga karya seni, apa yang perlu ditonjolkan? Faktanya ke ataupun penceritaan? Dia dalam filem, kalau berdasarkan media dia, kalau filem itu dokumentari, perlulah dia dokumen yang kita gunakan. Betul. Jadi berdasarkan fakta, hard facts, research. Filem berlatarkan sejarah juga memerlukan fakta, berbagai-bagai versi, pandangan, sudut-sudut yang dah dibuat. Sebab kalau kita bercerita mengenai sejarah negara dah beratus tahun, ya, tentu ada berbagai versi, sumber dan sebagainya. Ya, sumber. Jadi itu yang penting. Kemudian filem cerita ialah interpretasi. Kita tak boleh nak buat macam dokumentari lain. 100% ya. Fakta. Point by point. Filem cerita you kena ada dia punya seni dia untuk menggarap, menginterpret. Bagi Hati Melaya 1997 dan juga Tanda Putera yang hari ini premier, berapa peratus fakta sejarah di dalam itu dan berapa peratus fiksyen di dalam itu yang dilakukan oleh Datuk? Okay. Semua watak-watak itu dan ada dalam filem itu, ya, watak yang berdialog, dan watak utama adalah daripada watak yang berlatarkan sejarah atau penceritaan daripada mereka-mereka yang kenal mereka ini. Macam contoh dia macam watak budak pejabat. Ya. Kami memang ambil watak itu sebagai salah satu watak utama selain daripada watak Tun Razak, Tun Dr. Ismail. Sebab budak pejabat ni semua ingat ada budak pejabat Tun Razak yang rapat dengan dia dan tahu Tun Razak sakit, tapi tak dibenarkan berkongsi rasa itu. Tapi orang tak ingat dia kat mana, siapa nama dia, daripada kampung mana. So sikit-sikit yang kita dapat tu we had to piece it together sebab kita nakkan watak ni. So fakta tapi fiction piece together.
Itu cabarannya pada hari ini kerana dalam konsep penceritaan, kalau di Malaysia ini filem patriotik, filem yang berkisahkan mengenai fakta sejarah, saya boleh kata tidak banyak. Kalau dalam aspek kemerdekaan negara, mungkin kali terakhir kita sebelum Tanda Putera mungkin kita ada Hati Malaya 1957 pada 2007. Dan hari ini bagaimana kita melihat, kita selalu buat perbandingan antara filem Malaysia dan juga filem-filem luar negara, dan bagaimana kita dengan mudahnya untuk memahami dan juga menerima penceritaan filem-filem yang so-called patriotik di luar negara itu berbanding dengan karya kita sendiri. Bagaimana dalam aspek itu dalam kita bercerita penerimaan masyarakat kita terhadap karya-karya yang sebegini. Kerana dalam aspek kalau dilihat kepada salah satu perdebatan di Twitter, kalau dikatakan filem Forrest Gump itu mungkin mereka kata lebih patriotik daripada beberapa filem lain, ataupun beberapa filem-filem dalam di Hollywood itu mungkin mereka rasakan elemen patriotism dan juga kenegaraan itu sampai terus. Dan kalau di Malaysia kita merasakan bahawa penceritaan itu lebih kepada macam kata macam baca buku teks dan sebagainya. Bagaimana cabaran untuk menerbitkan filem sejarah ni? Itu betul juga. Jadi kita kena ikut peredaran masa. Kalau 20-30 tahun dulu bolehlah kita gunakan bahasa. Kalau nak ikut teks, itu pun kalau kita tengok filem Sayan Hassan tak adalah ikut teks sangat. Dan peredaran masa tu kita kena ambil sebab penting perbualan, tapi tidak semestinya kalau watak itu watak Tun Razak, dia tak akan cakap macam Mak Rempit kan. Jadi is berpadanan dengan watak itu. Bahasa itu penting untuk penceritaan. Dan apa yang saya tengok, kalau filem-filem dari luar negara, saya rasa human nature lah. You senang terima apa yang datang di luar negara, tapi apa untuk diri kita susah nak terima. It's hard for us to face facts lah, orang kata kan. Macam filem Nanking Massacre misalnya kan. Filem itu diterima oleh China dan juga Jepun. Kan? Tapi itu satu filem yang sejarah yang menunjukkan sebab kenapa China benci dengan Jepun. Ya? So itu kita boleh terima. Cina-Cina kat sini tengok pun boleh terima juga. It's not a problem. Datuk, tadi kalau sebelum kita bermula saya berceritakan bahawa kalau generasi baru, kalau visual gambaran kemerdekaan itu ialah pada lawangan Tunku Abdul Rahman pada 1957 itu di Stadium Merdeka. Akan tetapi hari ini dengan adanya YouTube dan juga banyaknya kehendak kita untuk menonton visual-visual seperti ini, keperluan kita untuk mencari semula khazanah-khazanah negara ini mungkin adalah satu perkara ataupun satu elemen yang dapat menyuburkan patriotisme dengan cara baru. Dan perkara itu kurang. Dokumentasinya itu kurang. Itu kita nak kongsikan dengan Datuk. Kita cerita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita bertemu lagi dalam analisis awal ini selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam analisis awal ini. Datin Paduka Sdn Baba masih lagi bersama kita dalam dokumentasi dan pengkiasan kemerdekaan dalam analisis awal ni sempena slot inspirasi negaraku ini. Datuk, tadi kita bercerita mengenai bagaimana kalau dahulunya visual itu sangat penting untuk generasi pada hari ini untuk reference, untuk rujukan sejarah dan sebagainya. Dan dalam konteks kita hari ini, perkara itu yang kurangnya. Kalau medium paling mudah untuk anak-anak muda hari ini, mereka buka ke YouTube, mereka nak cari dan juga mereka nak jumpa terus di sana. Dan apa yang ada dalam kemerdekaan kita pada hari ini, dokumennya ialah mungkin lawangan pengisytiharan kemerdekaan. Banyak perkara-perkara sejarah yang kita mungkin boleh rungkaikan semula. Ada yang mengatakan bahawa ucapan Tunku di Parlimen Britain pada satu ketika dahulu, itu mungkin perkara-perkara yang perlu dijadikan khazanah yang dalam masa 20 tahun akan datang, perkara ini yang paling relevan untuk generasi akan datang. Pandangan Datuk bagaimana? Betul, sebab kita kena ada budaya apresiasi sejarah kita. Kalau kita tak ada itu, memang kita tidak sayang pada bangunan bersejarah. Kita tidak sayang pada bangunan kita. Tengok akan diruntuhkan dengan mudah saja kan. Itu menunjukkan kita punya appreciation, kesenian kita, nilai kita untuk apa yang penting bagi negara kita itu kurang sikit lah. Kalau kita tengok mungkin pelajaran untuk program untuk pelajaran di TV, kita tidak mahu beri bajet yang diperlukan, jadi kita buat ala kadar macam dan program murah, jadi tapi kita nak yang terbaik. Bandingkan dengan Amerika misalnya. Sorry, saya just nak untuk perbandingan ya. Untuk pelajaran sekolah, subjek sejarah, mereka berbelanja buat production tu macam-macam, betul-betul dokumentari, professional production. Dia tidak kira sebab dia tahu itu ada shelf life. Akan digunakan banyak kali. So dia buat dengan baik sekali, dan kita tidak ada sifat yang mahukan memberi penilaian tinggi kepada benda-benda yang penting. So we need to change how we do. Pengalaman Datuk lah untuk membuat rujukan penyelidikan sebelum menerbitkan dokumentari, filem ataupun filem cerita dan sebagainya.
kekangan yang terpaksa dihadapi oleh orang karya, orang seni seperti Datuk untuk mendapatkan reference ni? Memang suka untuk mencari referensi. Sebab tu kita ambil masa sampai setahun. Sebab nak cari bahan-bahan tu bukan mudah. Kalau kata ada di arkib tak ada, gambar-gambar sikit aja. Kemudian kita kena cari daripada individu-individu. Siapa individu yang ada koleksi tu pula kita sendiri kena tahu. Kemudian kita kena cari di luar negara, di of course di perpustakaan di London, di Singapore, di Public Record Library di Singapore. So you have to go all over the place. Kalau semua ni dah dimasukkan ke dalam satu data system, ya, di arkib dan kita akses saja, itu satu perbaharuan. Tapi kita belum lagi bergerak ke arah itu. Mungkin ada dah dimulakan oleh arkib, but not at the right pace lah, belum lagi. Dan itu yang kita perlukan. Kalau tidak, kita ambil masa betul lama. Dan barang-barang macam katalah, okey, filem sejarah yang kita tahu ada berlaku di negara kita, sejarah Mei 13 misalnya, ada di negara lain, di Oxford ke, di Record Library di Germany, tapi tidak ada di negara kita. Dan bila kita merujuk melibatkan kos, ya, kita kena bayar. Dan bagaimana sebenarnya ini dalam kita melihat atau meramal dalam jangka masa akan datang, perkara ini sangat memberikan satu suasana yang agak kritikal dalam pemahaman sejarah dan juga pemahaman kita apabila kita merenung semula kepada perjalanan sejarah negara kita. Keperluan dan juga kepentingannya itu bagaimana, Datuk? Dokumentasinya. Kita tak boleh berbincang perkara ini hanya masa nak merdeka atau belum merdeka. Kita kena konsisten. Dia punya konsistensi itu serius. So kalau kita bercakap hari ini, dia berpanjangan, berterusan. Ada timeline dia, ada milestone dia. Okey, setakat ni kita dah dapat kumpul apa yang kita perlu lagi. Kita tak ada perancangan yang jangka panjang macam tu. So selalunya sikit-sikit kalau ada occasion ni kita buat untuk ni. Hari ni kita nak bincang pasal merdeka dan kita akan berfikir balik. Sedangkan kita dah ada media visual ni, kita boleh kumpulkan sebanyak mungkin dan masukkan dalam satu data sistem. Semua orang boleh akses. Kena bayar pun tak apa, asalkan ada bahan-bahan itu. Kemudian kita boleh gerakkan anak-anak muda yang sekarang ni memang kita panggil gadget users yang banyak. Dan kita boleh bina semangat itu dan minta mereka sendiri mengeluarkan pendapat apa yang mereka fikir secara visualnya, apa dia merdeka, apa yang menyebabkan dia rasa menginterpretasi sejarah dalam bentuk karya seni dan juga wayang gambar sebagai satu cabaran besar sebagai penggiat seni, sebagai penerbit dan juga pengarah. Datuk memilih elemen yang bagaimana sebelum menerbitkan suatu filem, selepas kajian dilakukan dan sebagainya, kerana banyak sekali sisi-sisi yang perlu kita lihat dan tidak semua sisi sesuai untuk layar perak ataupun layar di televisyen dan sebagainya. Pada pandangan Datuk, mana yang Datuk menjadi ataupun impian dan tetapi ada cabaran, tetapi inilah yang saya boleh buat pada waktu untuk negara ini. Dia selalunya apa juga kita buat untuk media visual kan, akan bermula daripada penceritaan. So itu yang penting. Semua penyelidikan tu untuk mencari ceritanya. Storytelling ni penting. Kemudian selepas storytelling itu, yang kita nak buat tu berapa kos dia, apa pilihan saya. Macam kadang-kadang dia mengikut persekitaran. Bila saya buat cerita Hati Melaya misalnya, ketika membuat rujukan tu jumpa pula cerita mengenai Tun Razak dengan Tun Ismail. Saya cakap, oh there's a script here somewhere. Dia dah baca tu, kena simpan mesti buat ni, mesti simpan ya. But itu yang berlaku. Kemudian tengok dia akan ada pertalian, banyak benda yang berlaku yang boleh kita cerita tapi kita semua tak sedar. Betul. Negara kita penuh dengan cerita bersejarah yang betul-betul menarik. Ianya mungkin menarik, tapi sukarnya untuk menjadi karyawan yang menerbitkan filem sejarah di Malaysia khususnya mungkin adalah cerita yang berbeza juga. Bagaimana sensitiviti semua pihak perlu diambil dan bagaimana cabarannya supaya dalam penghasilan itu ianya boleh diterima ramai, bukan daripada segi kutipan tapi diterima untuk ke panggung dan sebagainya. Itu mungkin kita dapat bincangkan selepas ini, Datuk. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita bertemu lagi dalam analisis tahun ini selepas ini. Okey, bertemu kita dalam analisis awal ni. Kita masih bercerita pengkesahan untuk cerita kemerdekaan. Datin, kalau kita bercerita atau kita bercerita mengenai sukarnya untuk menjadi karyawan yang menerbitkan filem yang bernuasakan kenegaraan di Malaysia ini, bagaimana? Kerana kita sering hari ini pasal Berduka dah kena kena ban filem dan sebagainya. Jadi isu negara dan sebagainya. Minatnya bermula daripada niat
cukup baik sekali dan tak ramai karyawan yang mau ke depan yang sanggup untuk menanggung risiko ini. Kerana itu kalau saya katakan tadi, filem patriotik atau kenegaraan terakhir yang kita tengok mungkin Hati Malaya yang Datuk buat sendiri pun. Kesukarannya itu bagaimana kalau dalam konteks kita di Malaysia? Sebab di Malaysia kita perlukan filem-filem begitu sebab nak balance kan dengan seimbangkan dengan filem genre lain. Memang kita perlukan. Tapi dia tidak ada impact kalau kita buat satu filem patriotik setahun ataupun satu dalam 2 tahun. Dia kena banyak supaya dia tak hilang dalam kumpulan-kumpulan filem-filem genre komersial tu. Dan kesusahan kita bila kita tidak ada sistem di mana kita ada grant pembangunan, project development. Negara lain ada grant ni, kita tak ada. Jadi risiko untuk membiayai kos pendidikan untuk filem berlatarkan sejarah ni tinggi dan kita terpaksa menanggungnya. Jadi tak ramai penerbit nak ambil risiko itu sebab tak tahu sama ada bajet produksi itu dapat atau tidak grant dia. Saya boleh kata sebagai penerbit saya hanya boleh ada limitnya lah. Saya boleh tanggung mungkin kos up to 500,000, paling tinggi kalau terpaksa 1 juta. Lebih pada itu kalau filem sejarah memang saya takut. Semua penerbit tahu risiko dia. Jadi kalau tidak ada grant daripada Finas dengan MDEC, saya tak boleh buat filem Tanda Putera ni dan kami perlukan bantuan sebegitu. Ia berbeza juga menerbitkan filem-filem melibatkan legenda, mitos dan sebagainya. Kerana elemen fiction mungkin lebih daripada separuh dalam filem tersebut. Ataupun cerekanya lebih tinggi berbanding fakta yang orang ramai lebih tahu tentang hikayat Meromah Wangsa ataupun Puteri Gunung Ledang dan sebagainya. Ya, kita kena berjaga-jaga sebab kita sendiri kena bertanggungjawab. Kita ada creative license tapi kita kena bertanggungjawab sebab filem ini mengenai mereka pemimpin-pemimpin negarawan yang besar, berjiwa besar dan kita tak boleh tukar tambah yang tak ada. Yang ada kita boleh guna, yang tak ada kita tak boleh nak tukar tambah. Jadi kita kena berjaga-jaga. Ada juga watak-watak tu yang masih lagi hidup. Jadi penceritaan dia tu mengambil masa. Sensitivity dia, subtlety dia kita kena jaga dalam penceritaan. Dan ini yang kita kena kalau kita ambil contoh daripada luar negara, contohnya The King's Speech yang menang anugerah Oscar sebagai filem terbaik itu sendiri pun dapat grant juga untuk dihasilkan. Dan apabila disiarkan, kita akan merasakan bahawa keseronokan untuk menonton setiap satu penceritaan dan plotnya itu. Itu satu contoh bagaimana sebuah filem sejarah yang memerlukan kos yang cukup tinggi. Kalau saya ambil contoh di Indonesia contohnya, tahun lepas filem yang paling laris sekali jualannya ialah Ainun dan Habibi. Satu filem cinta tapi mengangkat isu kenegarawan yang cukup tinggi. Dan hari ini kalau kita bercerita mengenai patriotisme tidak semestinya bercerita mengenai sejarah semata. Ianya mungkin boleh masuk dalam sisi lain. Jadi ini antara cabaran yang perlu dihadapi oleh karyawan, bukan Datuk seorang saja tapi lebih ramai lagi karyawan di luar sana. Bagaimana dalam aspek ini sebenarnya isu kenegaraan itu laku untuk dijual kalau kena dengan caranya. Dan dalam masa sama tak dapat menafikan duit itu perlu. Mungkin ini kekuatan yang ada juga di kalangan karyawan-karyawan muda kita yang perlu ditonton ke depan. Jadi kita kena ada satu aktif data gathering. Siapa karyawan muda yang kita boleh, yang ada berpotensi besar, yang boleh membuat cerita sebegini, filem sebegini, kita kumpulkan. Sebab saya sendiri tengok mereka ada kebolehan tapi tidak ada peluang. Bajet misalnya menjadi kekangan kan. Kalau tidak ada bantuan sebegini, memang kita tak boleh nak buat filem kenegaraan kita. Ainun Habibi tu ada bajet daripada kerajaan juga, bukannya sahaja daripada komersial. Dan kita tengok mereka perbezaannya ialah di Indonesia semua cakap bahasa Melayu Indonesia kan. Kita berpecah antara Inggeris dengan bahasa Melayu. Lainnya. Jadi bila kita buat tu, orang yang bukan Melayu ingat ini untuk tak apalah, ini sejarah untuk orang Melayu sahaja. Sebenarnya tidak. Satu negara patutnya menerima. Tapi kita tidak boleh bezakan antara politik dan negara. You boleh berbeza pendapat politik, tapi negara tetap negara. You kena sayangkan negara. You kena hormat you punya bendera, you punya sultan. Itu lain daripada politik. Tapi kalau nak politikkan semua, negara kita akan hancur. Macam ni lah. Dan itu cabarannya pada hari ini bagi penerbit filem juga, Datuk. Tentu sebab kita bila nak berkarya tu, nanti orang politikkan filem ni kan hancur pula. Dah jadi macam tu, dah jadi fobia dah semua. Datuk sendiri,
tak pecah di panggung, tetapi dengan cerita Hati Melaya dan sebagainya sudah mendapat sambutan di luar, di festival-festival filem dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahawa anak muda hari ini, mereka yang ataupun terdedah dengan isu seni, karya seni dan sebagainya, eager nak mendengar ataupun melihat karya-karya baru yang segar dari Dato'. Sebab kita perlukan pandangan mereka, sebab penonton yang akan menonton nanti adalah mereka. Yang ramai yang muda menonton di Pawagam. Dan apa yang saya tengok hari ini, mereka hari ini hari pertama filem Tanda Putra, dan yang muda-muda yang saya suruh pergi tengok dah memberi feedback mengatakan mereka terkejut filem sejarah yang sebegini. Sebab saya kata saya nak beri kelainan, pergi tengok filem ni, saya nak dengar awak punya pendapat. Jadi mereka sendiri sudah terbuka. Kalau tak semua, dah ada kumpulan yang dah terbuka kan. Dan ini yang kita perlukan supaya mereka menjadikan ini inspirasi untuk menerbitkan ataupun membuat penceritaan filem patriotik, tidak sahaja berlatarkan sejarah. Betul. Ya, contemporary ada, futuristik, semua boleh buat. Tapi pokoknya jangan jadi fobia dengan perkataan filem patriotik, filem kenegaraan. Sebab sekarang ni generasi Y bila kata patriotik dan kenegaraan kan, mesti perang. Dia corner tempat lain. Dia tak mau tahu kan. But filem masih lagi filem. Penceritaan kena kuat. Apa juga beza hantu ke, sejarah ke, penceritaan tu penting. You cannot run, tak boleh larilah daripada itu. Jadi kalau kita nakkan filem yang membuat kita rakyat cintakan negara kita, bukan saja filem patriotik berlatarkan sejarah, tapi contemporary dan juga futuristik kita kena adakan. Datuk sudah menghadapi semua risiko dalam menerbitkan dua filem yang dikatakan filem patriotik dan juga kenegaraan ini. Dalam aspek itu, adakah Datuk bersetuju kalau dikatakan bahawa rakyat kebanyakan di bawah sana ni sudah bersedia untuk menerima pelbagai karya yang sebegini, dan persepsi itu adalah persepsi yang tergantung di atas saja. Bagaimana pandangan Datuk? Dulu saya ingat rakyat negara ini dah matang, boleh terima apa saja daripada perdebatan yang ada. Tapi saya rasa saya silaplah. Yang terbuka tu adalah penonton yang pergi tengok wayang. Mereka boleh terima apa juga cerita. Yang tak tengok wayang tu yang tak terbuka, dan mereka yang membuat keputusan apa yang patut. Mungkin ini yang kata pun pengaruh politik melebihi daripada sepatutnya menghargai karya seni dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlampau bergantung pada apa orang politik kata, kita pun nak berkata demikian dan sebagainya. Sedangkan sepatutnya ada sebahagiannya perlu diberikan kepada orang politik, tapi yang lebih itu sepatutnya bebas, siapa pun boleh bercakap tentang apa pun mereka ingin cakapkan. Okey, itu mungkin menutup perbincangan kita dalam analisis Awani pada hari ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam analisis Awani pada hari ini. Tanda putra di program. Boleh bercerita, kita kena tengok dulu baru kita boleh cerita. Persepsinya mungkin datang kemudian dan sebagainya. Terima kasih kepada anda yang menonton. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara ke-56. Kongsikan cerita kemerdekaan anda juga bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, atau boleh terus bersama kami di astroawani.com untuk mendapatkan berita segenap dimensi. Sekian saja analisis Awani. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih banyak.